Ano? Di tanda apa? Sa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak mana? Pasal apa? Tanda. Kalau perkara yang diharamkan bagi orang yang berada kecil. Muka soal apa? Jawi masalah apa? Sini tak ada tanda. Mari tengok. Sini tak ada tanda. 47. Okey. Baik. Jawab muka surat 47. Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Hadasnya dua, satu hadas besar. Hadas besar ni berapa sebab lah, mimpi, keluar mani, bersetubuh. Hadas besar, sama ada keluar mani ataupun tak keluar mani. Suci daripada haid, berhenti haid, nifas, itu perkara-perkara hadas. Dalam hadas besar ni hadas kecil, perkara yang diharamkan ketika hadas kecil. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan mengenai perkara-perkara yang haram dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Kesimpulannya menurut huraian ulama seperti berikut. Pertama, sembahyang fardu dan sunat. Kalau dia sembahyang dalam keadaan dia berhadas kecil, hukum dia haram. Haram dia sembahyang fardu dan juga haram dia sembahyang sunat. Contohnya, dia kentut dalam sembahyang dia. Dia malah nak berhenti, dia terus juga. Sembahyang dia tu haram. Ataupun waktu dia rokok, bagi laki-laki ni, dia kencing dia tak lawas. Bila dia rokok, dia rasa keluar air kencing tu, maka dari itu panggil berhadas. Maka pada ketika itu haram dia teruskan sembahyang. Itu. Dan sujud tilawah. Sujud tilawah dalam Quran ada beberapa tempat yang kalau kita buka Quran yang lain itu, dia buat gambar macam kubah tu. Situ bila kita sampai ayat tu, sunat kita turun sujud. Sunat kita turun sujud, sama ada kita baca ataupun kita dengar orang baca. Tapi kita tak sembahyang, sujud saja boleh. Tapi masa sujud tilawah mesti kena ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, dia sujud, hukum dia haram. Dan juga sujud syukur, yakni sujud kerana membaca. Dan sujud syukur wajib kena ada wajib suci daripada hadas juga, kena ada wuduk juga ketika turun sujud syukur. Lah ni kita tengok banyaklah menang bola sepak pun sujud syukur. Tengah padang bola tu macam-macam orang pakat buat sujud syukur lah ni. Tak apalah, buat tu bagus. Tapi tak tahu dia ada wuduk ke tak ada wuduk. Baru ni kan seorang yang tak boleh balik, duduk di Singapura lama kerana Covid,
2 tahun boleh balik. Dia masuk Malaysia, dia terus sujud. Baguslah sujud. Tapi tak kalau orang yang reti insya-Allah lah dia pastikan waktu dia nak sujud tu dia kena ada wuduk. Nah, kerana sujud ni macam semayang. Nah, semayang. Jadi tak ada wuduk, hukum dia haram. Kedua, tawaf mengelilingi Baitillah yang fardu dan yang sunat. Wajib ada wuduk juga. Kalau tak ada wuduk, hukum dia haram dia tawaf. Menyentuh kitab suci Al-Quranul Karim. Menyentuh kitab suci Al-Quranul Karim. Kalau sekiranya tak ada wuduk, hukum dia haram pegang Quran. Quran lah. Tapi kalau Quran terjemahan dia pegang tak ada wuduk, boleh dia pegang. Walaupun tak ada wuduk, dengan syarat terjemahan itu lebih banyak daripada ayat Quran tu. Jadi memanglah kalau Arab ni bila terjemah bahasa bahasa apa dia ni, bahasa Melayu ni, bahasa Melayu jadi lebih banyak. Bahasa Arab ni banyak macam lan tarda. Dua patah lan tarda. Kalau terjemah bahasa Melayu, tidak akan redha selama-lamanya. Dia macam tu. Arab lan tarda. Terjemahan bahasa Melayu tidak akan redha selama-lamanya. Arab berdua patah, kita dah banyak patah. Itu. Jadi macam bismillah. Itu. Kalau bismillah dengan nama Allah, panjang. Jadi kalau kita tengok Quran yang terjemahan, tentulah orang panggil terjemahan dia lebih banyak daripada ayat dia. Jadi kalau kita tidak ada wuduk, kita pegang Quran itu, tidaklah sampai haram. Tapi kalau Quran yang sepenuhnya, ayat Quran tidak ada terjemahan apa, kita pegang, wajib kena ada wuduk. Bahkan kata ulama, rehal yang letak Quran itu, rehal tu semata-mata kita beli dan kita guna rehal itu semata-mata untuk letak Quran. Tak ada benda lain dah, memang untuk Quran saja. Maka kata ulama, nak pegang rehal itu pun kena ada wuduk. Kerana mulianya Al-Quran itu. Itu. Baik. Keempat, mengangkat kitab suci Al-Quranul Karim. Kena ada wuduk. Ada setengah dia tak ada wuduk, dia ambil kain, dia lapik, sama. Kecuali kalau Quran tu duduk di tempat yang tak mulia. Macam akan kita lalu tengok, ada layan Quran tu cari ke apa semua, jatuh atas lantai. Atas saya tak boleh pegang, tak ada wuduk. Tak boleh. Itu tak. Ini bab lain. Kita nak pegang Quran itu, kita kena ada wuduk sebab nak jaga kemuliaan Quran. Nak jaga kemuliaan Quran. Jadi sekarang Quran ni duduk atas lantai. Jadi Quran itu, kalau kita tak angkatnya, tak jaga kemuliaan Quran. Maksudnya kalau ada Quran jatuh kat situ, kat lantai, kat tanah, semua kita tak ada wuduk, boleh kita pegang, angkat, letak di tempat yang mulia. Walaupun kita tidak ada wuduk masa tu. Faham tak? Yang tak bolehnya, kalau saja-saja kita nak pegang Quran, nak angkat Quran, nak pindah Quran, nak baca Quran, kita pegang dia dengan tidak ada wuduk. Yang tu hukum dia haram. Kanak-kanak diharuskan mengangkat dan membawa kitab suci untuk belajar dengan tidak berwuduk. Itu. Adapun kanak-kanak, budak dia nak pergi mengaji Quran kan, dia tak ada wuduk, maka budak ni harus. Bahkan ulama kata kita jangan bebankan budak tu suruh ambil wuduk, kerana dia rasa terbeban, sekali dia tak mau baca Quran. Tamanya budak ni nak suruh mengaji Quran pun dia malas dah. Tak apalah, suruh-suruh dia mengaji juga. Kita tekankan dia pula, mengamak dia pula sebab tak ambil wuduk. Jadi dia ada dua benda yang memberati dia, yang menyebabkan nanti dia tak mau baca Quran, dia tak mau mengaji Quran. Jadi cuma kita boleh ingatkan dia saja, kita sepatutnya nak pegang Quran ni kena ada wuduk. Tapi kalau dia pegang Quran dengan tidak ada wuduk, jangan marah dia. Jangan marah dia, kerana dia masih kanak-kanak dan dia baru nak belajar. Dan biarlah dia belajar Quran, dan janganlah kita tekankan dia dengan wuduk. Sekali macam dia jemu, dia rasa payah sangat, dia rasa rumit sangat, langsung dia tak mau mengaji lagi. Faham? Betul. Perkara-perkara yang makruh semasa mengambil wuduk.
menurut huraian ulama, di antara perkara-perkara makruh semasa mengambil wuduk ialah mencurah air dengan berlebih-lebihan. Mencurah air dengan berlebih-lebihan. Juruh ayak tu banyak sangat. Jadi hukum dia makruh. Meninggalkan berkumur-kumur. Dia terus ambil basuh muka terus, dia tak berkumur-kumur. Tu makruh. Makruh ni dibenci. Dan membersihkan hidung, tak ada dah. Dia pakai ambil wuduk basuh muka terus, komok pun tak, basuh pergelan tangan pun tak, masuk air ke hidung pun tak, yang tu makruh. Melebihi daripada 3 kali atau menguranginya, dia basuh muka sampai 10 kali, ada, tu makruh. Yang suruhnya basuhnya, yang pertama yang wajib, yang kedua sunat, yang ketiga sunat, yang keempat makruh. Gitu, tak dapat pahala dah. Pertama wajib dapat pahala, yang kedua sunat dapat pahala, yang ketiga sunat dapat pahala, yang keempat dah makruh. Jangan buat dah yang tu. Kalau buat yang tu tak dapat pahala, membazir. Cara mengambil wuduk yang sempurna meliputi fardu dan sunat. Berdasarkan hadis yang ke-32 yang lalu dan juga hadis-hadis yang lain, alim ulama menerangkan bahawa cara mengambil wuduk yang sempurna adalah seperti berikut. Pertama, hendaklah membasuh kedua tapak tangan sambil baca bismillahirrahmanirrahim. Basuh kedua tapak tangan tu sambil baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok kan, kita orang Islam ni sebelum kita ambil wuduk, kita kena basuh tapak tangan dan pergelangan, basuh betul-betul. Basuh betul-betul. Sambil baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu berkumur. Lepas tu masuk air ke hidung. Lepas tu wuduk. Tiap-tiap kali nak semayang, kalau tak ada wuduk, mesti kena buat macam tu. Kalau sekiranya berhadas besar, kena mandi. Mandi kita tahu kena rata air seluruh badan. Kalau orang perempuan dalam haid, berhenti haid, dia tak boleh buat apa lagi, dia kena mandi sempurna. Kalau orang perempuan beranak pun kena mandi, keluar darah istihadah, keluar darah nifas pun kena mandi. Kalau istihadah darah nifas kena mandi. Maknanya orang Islam ni dia tak buat penyakit dah. Tak buat penyakit dah. Itu. Sebab tu bila mari kes Covid dulu kan, kerak basuh tangan, kerak basuh tangan. Sebelum tu kita dah ajar dah. Dah diajar dah orang pagi. Sebelum tu. Sebab tu orang-orang yang semayang ni insya-Allah dia tak bawa wabak. Sebab tu wabak ni pun mari pada negara orang tak semayang, pada Cina. Setelah Cina menyerang umat Islam pun Uyghur ke. Seksa umat Islam kerana semayang, kerana buat ibadat, kerana tekan apa semua, Allah hantar penyakit tu. Penyakit tu, bila mari penyakit tu merebak seluruh dunia. Makna ceritanya siapa yang bawa penyakit ni? Bukan daripada orang Islam. Sebab orang Islam bila nak wuduk pun kena basuh tangan. Dulu kita kerak basuh tangan, kerak basuh tangan. Kerak apa memang kita nak basuh dah. Islam dah ajar lama dah. Tu cerita dia. Bahkan kalau kita dengar apa, orang duk petikai pasal apa orang perempuan haid tak boleh duduk masjid. Dia bukan nak, lah ni bukan nak menitik nak apa semua. Bukan soal menitik tak menitik. Soal sekarang dia tak boleh duduk dalam masjid. Masjid ni pertama tempat mulia. Yang kedua tempat perhimpunan orang ramai. Orang perempuan haid, dia tak suci. Dia tak suci. Bila tak suci, kita tahulah, tentulah dia tak mandi, dia tak wuduk, dia tak apa semua. Tengok, orang ni tak boleh bercampur. Baru kita faham dah bahawa orang bersih-bersih baru boleh duduk apa semua. Lepas tu buat najis. Kita bila kena najis, kena bersih daripada najis. Badan kita tak boleh kena najis. Tengok dalam bila orang kita sesengah tu, orang kafir kan, dia tak kisah nak semayang. Bukan dia kisah nak basuh kencing berak dia. Dia tak duduk semayang. Kita bila nak semayang, wajib kena basuh kencing apa semua. Kita nak semayang, sebab tu bila kencing, nak semayang kat tak semayang kan hukum dia wajib istinja. Wajib basuh kencing. Orang kafir tak. Bila tengok beli ayam ni pahak berdiri tu, ayam pun tak ada. Mungkin rotok-rotok itu sudah. Tiap tu sudah. Sebab tu hak jaga kebersihan orang Islam. Tapi kalau orang lain tak jaga,
Melarat apa kita? Tak, melarat apa kita? Tu cerita dia. Jaga kita. Itu tengok negara-negara hak jaga sembahyang. Macam Mesir dia tak peduli sangat apa. Dulu ni sama. Covid tak Covid hidup mereka sama. Yaman, Covid tak Covid hidup mereka sama. Tak peduli apa pun mereka. Nah ini. Jadi penyakit ni datang daripada tak bersih. Tanya siapa yang tak bersih? Kita sehari semayang 5 waktu. Sebelum semayang kena pastikan apa? Kena mandi kalau ada hadas besar. Kalau tak ada hadas besar, mesti kamu ada hadas kecil. Sebelum ambil hadas kecil, kamu kena basuh pergelangan tangan, berkumur, masuk air ke hidung, keluar. Lepas tu basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki. Basuh kaki. Itu. Ni orang Islam aja. Bahkan dia kata ambil dengan sempurna. Makna basuh dengan betul-betul. Dia bukan suruh guna air banyak ke apa semua. 3 kali basuh dengan betul-betul. Bahkan kalau kita tengok setengah orang basuh kaki tu, tengah masjid kita ni, setengah kan di Mekah manakah masjid apa semua, dia ada tempat duduk. Bila ambil wuduk tu, dia ada tempat duduk. Kenapa? Bila basuh kaki lagi senang kita nak basuh. Nak kaki kita nak basuh senang. Ada pun masjid-masjid kita kot ni, nak basuh kaki tu kan ada tempat duduk. Pakai tua kaki, geleng kaki tu hang siap. Boleh lah, tapi tak nama basuh yang betul-betul basuh. Itu pakai geleng tu siap. Tu. Setengah masjid dia buat macam tempat duduk. Bila kita betul, kita bolehlah pegang kaki. Main dengan tak ada tempat duduk ni, suar kaki. Lepas tu bila nak pergi basuh kaki pula, pakai telentang tu. Pakai telentang tu. Bagi tak ada tempat kita nak basuh. Tu cerita dia. Sebab tu orang semayang insya-Allah bersih. Sebab itulah disuruh sangat kita semayang. Aqimis salah, dirikan semayang. Untuk apa? Untuk keselamatan kita di dunia dan juga untuk keselamatan kita di akhirat. Nah itu, bersih. Sebab tu cara yang sempurna sebut, pertama sekali basuh kedua-dua tapak tangan. Masa basuh tu sambil baca bismillahirrahmanirrahim. Ulama kata kalau kamu basuh saja, wuduk kamu sah, bersihlah tempat. Tapi kalau kamu basuh serta baca bismillah, anggota yang kamu basuh pun bersih, hati kamu juga bersih. Sebab tu baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkumur-kumur 3 kali dan membersihkan hidung dengan memasukkan air ke dalamnya serta menghembuskan 3 kali. Kemudian membasuh muka sambil berniat mengambil wuduk. Tempat berniat ialah dalam hati. Boleh juga niat itu dilafazkan dengan mulut, terutama bagi orang yang baru belajar, seperti dikata nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku bersuci daripada hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Dia kata orang yang baru belajar ni elok dia sebut nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil, aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Itu. Saja aku bersuci daripada hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ini dikata elok bagi orang-orang yang baru-baru belajar. Sama juga kita nak sembahyang usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, elok bagi orang belajar. Kenapa? Dia nak membantu niat. Kalau kita rasa tak apa, saya tak baca nawaitu pun saya boleh dapat niat dengan sempurna, atau saya baca pun tak apa. Kalau saya rasa tak apa, saya tak sebut usalli fardal maghribi salasa raka'atin apa semua ni, tak apa, saya ada niat, tak apa, tak payah baca. Tak payah baca. Itu. Kenapa? Kita dah faham apa itu niat. Bila Allahu Akbar, hati kita tumpu kita nak buat semayang tu, kita tahu kita nak semayang apa, kita tahu semayang tu semayang fardu, dalam hati Allahu Akbar, kita dah ada niat dah, tak payahlah kita nak sebut usalli fardal maghribi ke usalli fardal isya ke, tak perlu kita nak sebut. Tapi kalau bagi orang yang baru, dia nak membantu niat dia nak tolong niat dia supaya benar-benar datang. Kalau tak sebut gitu, mungkin dia timbul wawah, ada niat tak ada niat, ada niat tak ada niat, elok dia disebut usalli. Sama juga dengan mengambil wuduk. Dia baru belajar, kalau kata waktu hang ambil wuduk ni kan kena ada niat, lagu mana nak niat? Nak niat tu lagu mana? Nak habaq niat ni payah.
Tapi tak apalah, hang kata dengan mulut hang, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Hati hang ingat lagu tu. Jadi dia pun nawaitu wuduk lillahi ta'ala, saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Mulut sebut, hati dia ingat. Ini dia kata bagi orang-orang yang baru belajar. Macam puasa lah tak? Puasa. Bangun-bangun sahur. Makan-makan sahur. Dia ni setengah orang pun tidur terus. Bangun subuh. Tak bunyi pun nawaitu saum maradin an adai hazihi sanati. Tak sebut pun. Itu. Tak sebut pun. Nawaitu saum maradin tak sebut. Kenapa? Dia dah faham apa itu niat. Bagi budak-budak kecil ataupun budak baru belajar apa semua, nak niat macam mana? Hang niat lah. Nak kata lagu mana? Hang niat lah. Nak kata lemah? Hang niat lah. Hang kata lah nawaitu sama rodeh tu. Itu maksudnya. Maknanya nak ajar dia bagi dia mudah faham apa itu niat. Ajar dia bagi dia mudah faham apa itu niat. Boleh? Itu. Yang ni sama jugalah. Lah ni pun kita tak bunyi dah. Kalau orang ambil wuduk, jarang-jarang kita dengar dah nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Tak bunyi dah. Tapi itu bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu muka terus apa semua. Ada niat, tak ada niat? Dia dah faham dah itu niat. Ada. Sebab niat itu mudah, bukan payah. Sebab tu kadang orang duduk semayang, Allah, tak boleh. Allah. Mungkin dia tak faham apa itu niat. Kadang-kadang duduk Allah. Pusing-pusing tangan. Tak dapat-dapat lagi. Lepas 3-4 kali tak dapat. Dia tak faham apa itu niat. Niat ni mudah je. Allahu Akbar. Cukup. Sebab tu takbiratul ihram ni ulama sebut ada 3 jenis. Satu kamaliyah. Yang kedua urfiyah. Yang ketiga tauzi'iyah. Ada 3. Satu yang pertama kamaliyah. Kamaliyah ni yang paling sempurna. Paling sempurna Allahu Akbar. Cukup. Dan dah ada niat kat situ dah. Setengah orang bila sebut Allahu Akbar, dia rasa ada niat tak ada niat. Dia ambil yang urfiyah. Urfiyah ni kebanyakan orang. Allahu Akbar, dia panjangkan sikit Allah tu. Cakap ada 2 tu je. Yang pertama yang paling baik Allahu Akbar, paling baik. Yang kedua dia panjangkan sikit Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia panjangkan sikit. Kenapa? Dia supaya dia tak wah-wah. Dalam tu memang dah ada niat kerana dia bagi panjang sikit. Allahu Akbar. Itu. Yang ketiga tauzi'iyah. Tauzi'iyah ni tak pakai. Allahu Akbar. Itu. Pasal apa yang panjang jela ni? Dia nak susul. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah baru habis. Itu bagi tak betul. Sebab itu dia susun itu. Itu bukan niat, yang tu kata-kata hati. Tu kata-kata hati. Sama je lah. Cuma yang ni kita bercakap dengan mulut. Ada? Cakap dengan mulut. Yang ni kita bercakap dengan hati. Tu panggil kata-kata hati. Hati bercakap. Sama macam kita duduk diam ni. Hati kita bercakap. Apa tak bercakap apa hati? Kuliah nak sudah aku berapa. Tak kira nak pergi beli baju raya. Tak kira nak tinggal beli nu. Tak kira tinggal beli ni. Ada? Itu hati. Hati bercakap. Itu bukan niat. Itu bukan niat. Tu panggil kata-kata hati. Faham? Tu macam-macam dalam tu apa semua siapa dia main hujung bulan, betul main awal bulan. Panggil itu panggil kata-kata hati. Panggil itu bukan niat. Ada mulut tak bunyi. Macam baca kita baca. Budak-budak baca macam mana? Beram baca. Orang tua-tua baca tengok je. Tapi hati dah itu bukan niat. Niat ni ada niat dah. Itu cerita dia. Kita sedar kita nak buat apa. Ada, kita sedar nak buat apa. Itu. Macam beza kita nak pergi Kuala Lumpur. Ada. Itu niat kita. Nak pergi Pulau Pinang, itu niat kita. Dia tak ada niat macam mana? Dia tak tahu pergi mana. Langkah kaki pergi. Ada, langkah kaki pergi. Yang panggil. Akhirnya sampai. Itu cerita dia. Sampai. Itu orang panggil tak terniat. Itu nama dia. Kita duduk berdiri nak semayang. Allahu Akbar. Semayang. Niat ni mudah. Jadi oleh kerana kadang-kadang orang dah ajak niat jaga semayang tak ada niat tak sah, puasa tak ada niat tak sah, mani hadas tak ada niat tak sah, memang pun. Tapi niat tu mudah. Macam pasal apa yang kita nak kena niat? Kerana
Beza amal ibadat tu dengan niat lah. Pagi-pagi kita mandi. Memang sebelum subuh mandi. Saya pun gitu. Tuan-tuan pun begitu kalau. Kenapa bila kita nak pergi sembahyang subuh tak mandi ni, kita rasa tak selesa. Tak selesa. Memang mandi. Dia bagi mandi. Cuma pagi tu berhadah besar. Pagi tu berhadah besar. Mandi juga. Mandi juga. Mandi sama. Juh air lagu tu juga, apa semua lagu tu. Mandi sama saja. Tapi kalau kita tak niat, mana kita nak beza hak mandi biasa dengan mandi hadas besar? Sama saja. Sebab tu nak membezakannya mandi biasa dengan mandi hadas besar, niat tu. Sebab tu kita kena ada niat. Sembahyang Zuhur, Asar, Isya. Sama je. Ada sama je. Tak ada beza tak mana. Takbiratul ihram sama, baca Fatihah sama, rukuk sama, rakaat sama, semua sama. Apa bezanya dengan apa dia sembahyang lain? Bezanya niat. Niat. Mayang sunat. Boleh kata semua sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat apa? Semua sembahyang sunat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Semua. Kecuali witir buat satu kan. Lain-lain semua 2. Duha 2, mayang raya 2, sembahyang gerhana matahari 2, sembahyang ba'diyah qabliyah 2, sembahyang sunat isyraq 2, sembahyang sunat duha 2. Semua 2. Tarawih 2, semua 2. Mana bezanya? Yang ni tarawih, yang ni duha, yang ni ba'diyah qabliyah. Bezanya niat. Bezanya niat. Pada pandangannya tengok sama, tak ada beza apa. Sebab tu kita kena niat. Niat tu tak payah mana tu cerita dia. Sebab tu dia sebut sini, bagi orang yang baru belajar, eloklah dia sebut nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Tu cerita dia. Kalau tak kata yang tu pun sah, yang penting dalam hati kena niat. Cara membasuh muka itu 3 kali, dimulai daripada bahagian atas meliputi seluruh bulatan muka hingga ke bawah dagu, termasuk membersih kelopak matanya. Tu dia tahu. Basuh mula daripada bahagian atas ni, basuh sampai bawah dagu, termasuk ni kelopak-kelopak mata ni basuh. Dia bukan perlu guna air banyak, yang penting kena ratakan air. Kena ratakan air itu. Bagi perempuan pula hendaklah terlebih dahulu menghilangkan pentis di kening. Itu. Pentis ni orang duk pakai kot kening tu lah kan. Duk tenyeh tu kena buat make up lah senang. Itu. Lipstick pada bibir dan lainnya yang boleh mengubah warna air. Yang boleh mengubah warna air. Kalau jenis dia pakai macam lah ni ada kan yang dia pakai pun dia bukan, dia masuk jenis minyak benda tu. Minyak ni kalau sekiranya minyak tu macam kita mengaji dulu, macam minyak rambut, contoh minyak rambut kita pakai kat rambut kita. Minyak rambut ni dia jenis minyak lembut je apa semua. Bila kita bubuh kat kepala, ada, bila kita ambil wuduk basuh kepala, tak apa, sah, kerana dia minyak jenis lembut. Ada. Bila tertenyeh-tenyeh pun okey. Yang tak bolehnya macam cat, macam minyak rambut budak-budak pakai hak bagi rambut dia tegak tu. Itu tak boleh lah. Ada. Minyak-minyak rambut yang pakai tu dia rambut tu dikeras. Itu. Maka yang tu wajib dia. Sama juga perempuan pakai makeup ni. Dia jenis pakai bedak tebal. Bila dia campur air, dia akan jadi air tepung. Ada air tepung. Gincu dia pakai. Kalau dia pakai, yang menyebabkan air tak sampai pada bibir dia. Sama juga dia pakai apa-apa pun, ubat kening ke apa semua kan. Itu yang tu dia kena bersihkan dulu. Tapi kalau dia pakai nipis saja, ada, bila dia jeruih, air tu tak berubah apa semua, itu. Dia jeruh lagi sekali hilang, tak apalah, tak payah. Kalau ni pun ada macam orang jual produk mesra wuduk lah apalah semua macam-macam lah tu. Jadi dia kena bersihkan semua tu. Bagi perempuan pula hendaklah terlebih dahulu menginum. Kemudian membasuh tangan kanan daripada hujung jari meliputi siku dan bahagian atas 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri seperti itu juga. Kemudian menyapu sedikit daripada kepala, lebih afdal seluruh kepala 3 kali. Kemudian menyapu, itu. Lebih afdal ni. Maknanya menyapu sedikit daripada kepala. Ambil air sapu tak kepala.
atau yang afdalnya dia celup tangan dia, sapu semua kepala, angkat ni naik atas. Itu celup lagi, tangan dia gitu naik atas, itu lebih afdal. Tapi cukup dengan ambil air sapu sedikit kepala dan membasuh telinga, menyapu kedua telinga, luar dan dalamnya 3 kali. Ambil air ni, telinga dia tak, jari ni duduk dalam, jari ni di luar, ni hak ni tolak di luar, yang ni dalam, 2 sekali gitu cara dia betul. Jari ni duduk cuci dalam, ibu jari ni cuci belah luar, tu betul. Tak ada ambil lah ni, tak tahu ada pahala tak ada pahala, tak tahu pakai cup gitu je. Sedangkan celup jari ni tak dalam ni, tu betul. Tu ambil cara bagi betul lah gitu. Selepas itu menyapu tengkuk dan leher 3 kali. Ada juga pendapat mengatakan menyapu tengkuk dan leher 3 kali. Ada juga setengah dulu orang sapu tengkuk, dan ada pendapat ulama mengatakan yang ni tak ada. Itu jaranglah orang buat dalam ni. Kemudian membasuh kaki kanan daripada hujung jari meliputi buku lali dan bahagian atasnya 3 kali. Kemudian membasuh kaki kiri seperti itu juga, termasuk di celah-celah jari kedua-dua kaki. Baik. Doa selepas mengambil wuduk. Disunatkan baca doa selepas mengambil wuduk seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut. Lepas ambil wuduk baca doa. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbiru wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa fatahna lahu abwabul jannah samaniyatu yadkhulu min ayyaha sya'a, rawahu Muslim. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang di antara kamu yang mengambil wuduk lalu ia sempurnakan wuduknya itu, kemudian ia mengucap dengan berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibuka baginya semua pintu-pintu syurga yang 8, dan untuk ia masuk daripada pintu yang mana sahaja ia sukai. Itu mudah ya doa dia. Lepas ambil wuduk baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca yang tu, kalau dia baca yang tu, kata Nabi, Allah akan buka baginya pintu syurga dan diberi pilih ke 8 pintu syurga tu dia nak masuk pintu mana. Kita jadi ralik tak baca. Lepas ambil wuduk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tu je. Allah buka ke 8 pintu syurga, pilihlah kamu nak masuk pintu yang mana satu. Itu. Berdasarkan hadis tersebut dan juga hadis-hadis yang lain, alim ulama menerangkan bahawa doa yang disunatkan membaca selepas mengambil wuduk adalah seperti berikut. Ada juga doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu doa tadi. Tambah lagi Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba dan pesuruhnya. Ya Allah, ya Tuanku, jadikanlah daku daripada orang-orang yang banyak bertaubat, dan jadikanlah daku daripada orang-orang yang bersuci bersih zahir dan batin, serta dijadikan daku daripada hamba-hambamu yang saleh. Maha sucilah Engkau ya Tuhanku dengan segala kepujian yang layak bagimu. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkaulah sahaja.
Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Itu doa mengambil uduk. Nah itu. Tak apalah habis buat uduk tu depan tu perihal mandi wajib. Orang yang berhadas besar, tak cik-cik tu tak ada apa, tengok belah sana. Orang yang berhadas besar disebabkan ia dalam keadaan junub jenabah atau kerana ia perempuan kedatangan haid, diterangkan hukumnya dalam Al-Quran. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu junub berhadas besar maka bersucilah, yakni dengan mandi. Allah sebut kalau kamu berjunub bersucilah. Bersuci ini dengan mandi. Wala junuban illa abiris sabil hatta taghtasilu. Dan janganlah pula kamu menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci. Ini jelas sebut orang perempuan ketika dalam haid tak boleh duduk dalam masjid, kecuali kalau dia nak lalu tak apa, tu pun kalau tak kalut nak melitik apa. Itu asal saja dia duduk dalam masjid tak boleh. Itu wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurn fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad mengenai hukum haid. Katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan. Darah mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan isteri dalam isteri kamu ketika isteri kamu dalam haid. Dan masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu menghampiri mereka untuk bersubuh sebelum mereka suci. Itu. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah menurut jalan diperintahkan Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Itu. Berdasarkan ayat-ayat ini dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alim ulama yang menghuraikannya menyatakan bahawa yang wajib mandi ialah 6 perkara. 6 perkara wajib mandi. Yang lain pada tu mandi-mandi yang sunat je, harus kita nak mandi. Mandi sunat ni banyaklah, mandi hari Jumaat, mandi hari raya, mandi ketika badan dia berbau, mandi ketika selepas dia memegang mayat. Ada bila pegang mayat, dia mandi mayat ke, dia pegang mayat, dia duduk ruh mayat, sunat dia mandi. Nah itu sunat mandi tu itu dia. Bukanlah pasal orang dulu tak kena mandi takut hantu balik ikut di rumah. Padahal mayat tak ada kena mengena dengan hantu pun. Itu dia bila kita pegang mayat orang mati ni, badan kita jadi lemah. Ada kita pegang sejuk je mayat tu, badan kita jadi lemah. Untuk pulih balik kita mandi. Mandi. Itu baik. Ada pun mandi-mandi yang wajib ni, yang pertama keluar mani. Yang pertama keluar mani. Tu pun ialah bila keluar mani badan dia lemah. Bila dia mandi, dia pulih dan kuat balik. Tu cerita dia. Keluar mani semasa jaga atau ketika tidur. Wajib dia mandi semasa jaga ataupun tidur. Mandi keluar. Mani. Keluar. Tak kira lah dia keluar sesaja ke, dia keluar dengan mimpi ke apa semua, maka pada ketika itu wajib dia mandi. Itu. Yang kedua bersetubuh. Itu. Bersetubuh ni wajib dia mandi. Walaupun dia bersetubuh dengan binatang sekalipun. Haram tu haram lah, tapi hukum fiqah wajib mandi. Dengan binatang sekalipun. Wajib dia mandi. Itu. Dia bersetubuh. Bersetubuh ni dia kata bersetubuh sahaja. Sama keluar mani tak keluar mani tak kira. Bersetubuh sahaja wajib dia mandi. Dia tak ada bersetubuh tapi tak keluar mani pun. Tak keluar mani pun wajib mandi. Itu cerita dia. Bersetubuh. Itu. Yang ketiga haid. Berhenti haid. Itu wajib mandi. Yang keempat nifas. Nifas ni darah beranak. Kan bila orang perempuan waktu dia mengandung tak keluar darah haid.
Bila lama dia beranak, bila dia beranak darah tu keluar lah. Ada disebut tu darah haid ni, darah nifas ni haid yang terkumpul. Haid yang terkumpul. Maka bila lepas pada beranak keluar darah nifas, dia kena mandi. Berhenti kena mandi. Yang kelima bersalin. Beranak tu kena mandi. Beranak tu kena mandi, bersalin. Kenapa? Anak tu jadi daripada mani. Jadi pada mani. Jadi bila keluar anak tu kira keluar mani lah. Beranak ni termasuk juga gugur. Gugur orang panggil. Keluar darah seketui ke, keluar daging seketui ke, wajib dia mandi. Wajib dia mandi. Itu. Baik. Kena mati. Yang ni wajib pada orang lain lah, bukan wajib pada orang mati nak mandi. Hak tadi semua dia buat sini, orang mati orang lain lah kena mandikan dia. Dia nak mandi dia macam mana mati dah. Apa dia mandi dia, kacau, lari lebih orang. Itu cerita dia. Cerita dia kena mandi. Wajib orang yang hidup mandikan. Itu. Yakni apabila seorang mati, wajiblah ia dimandikan oleh orang-orang yang hidup. Mengenai orang yang junub diterangkan seperti berikut. Nabi ada terang orang berjunub. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza jalasa baina syu'abiha al-arba' summa jahadaha faqad wajabal ghuslu. Rawal Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya yang bermaksud apabila ia bersetubuh dengan perempuan maka sesungguhnya wajiblah mandi ke atas keduanya. Bila dia bersetubuh je wajiblah mandi di atas keduanya. Laki-laki pun kena, perempuan pun kena mandi. Sama ada bersetubuh cara haram termasuk zina pun dia kena mandi juga, termasuklah orang panggil dia bersetubuh dengan binatang pun wajib dia mandi juga. Hukum dia wajib dia mandi. Itu cerita dia. Dalam huraian ini Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dengan lafaz yang lebih tegas lagi, maksudnya apabila seorang suami bersetubuh dengan isterinya maka keduanya wajib mandi. Itu. Menurut riwayat Muslim pula hadis ini ditambah di hujungnya, iaitu walaupun tidak keluar maninya. Walaupun bersubuh yang tak keluar mani wajib dia mandi. Itu. Jelasnya apabila berlaku persetubuhan sama ada keluar mani atau tidak maka keduanya wajib mandi kerana mereka sudah menjadi orang yang junub, yang orang yang berjinabah atau berhadas besar. Itu. Demikian juga hukum orang yang keluar mani semasa jaga atau semasa ia bermimpi ketika tidur sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berikut. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajulu qala taghtasilu. Rawal Bukhari dan Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan mengenai perempuan yang melihat dalam mimpinya seperti dilihat oleh laki-laki. Itu. Sabdanya perempuan itu mandi, wajib mandi. Mandi wajib. Saya kata bukan orang laki-laki saja mimpi, perempuan pun kalau dia bermimpi yang keluar mani macam orang laki-laki maka wajib dia mandi. Itu. Selain daripada hadis tersebut, banyak lagi hadis-hadis yang lain lafaznya tetapi bersamaan maksudnya. Kesimpulannya, apabila seorang perempuan sama ada ia bersuami atau belum bermimpi melihat dirinya bersetubuh dan setelah terjaga ia melihat air mani pada pakaian dan tempat tidurnya, hendaklah ia mandi wajib. Sebaliknya kalau ia tidak melihat mani dan tidak ada kesan-kesannya pada badan atau pakaian maka ia tidak wajib mandi. Dia mimpi tapi dia tak nampaklah kesan keluar mani kain dia ke apa, tak nampak apa, maka pada ketika itu tak wajib mandi. Tapi kalau dia bermimpi dia jaga-jaga nampak kain dia basah apa semua, maka pada ketika itu wajib mandi. Dia tahulah keluar mani tak keluar mani, dia lebih tahu, diri dia lebih tahu. Ada orang mimpi tapi tak keluar apa pun, ada macam mimpi-mimpi yang lain lah. Cuma yang ni mimpi ni orang panggil mimpi macam keluar mani tapi tak keluar pun, yang tu tak kena mandi. Faham? Tapi kalau mimpi yang keluar mani dengan kesan-kesan yang dia tengok ada,
maka pada ketika itu wajib dia mandi. Itu. Kalau pula ia tidak bermimpi apa-apa, tetapi setelah ia bangun daripada tidur, didapati air mani pada badan atau pakaian, maka ia wajib mandi. Dia tak mimpi pun, tapi air mani ada, maka yang tu juga wajib mandi. Itu. Demikian juga hukumnya mengenai orang laki-laki, sama ada ia masih teruna atau telah beristeri. Tak kiralah semasa dia masih teruna ataupun beristeri, kalau dia mimpi lagi keluar mani, maka dia kena mandi. Sebab hadis-hadis yang tersebut, sebabnya hadis-hadis tersebut ditujukan kepada kaum perempuan, kerana yang bertanyakan masalah itu ialah seorang perempuan. Seorang perempuan yang tanya Nabi itu orang perempuan. Sebab tu hadis ni ditujukan kepada perempuan. Sebab tu kalau kita tak faham, kita tanyalah benda-benda ni. Haid ke, nifas ke, mimpi ke, mani ke, bersetubuh ke, tanya. Itu biasanya orang tanya pada ustaz lah. Kalau ada ustazah yang boleh selesai masalah mereka, lagi baik lah. Tapi tanya ustaz pun tak ada masalah. Dia cari ustaz hak gatai ada. Kadang-kadang tu kes-kes tu yang kadang-kadang dia mengambil kesempatan sebagainya semua. Orang alim ulama, tok guru ni kena jujur dengan ilmu dia. Kena jujur dengan ilmu dia, tanya. Ada. Tama-tama orang perempuan lah banyak masalah. Terutamanya masalah haid. Itu. Dia muda-muda mungkinlah dia mai ikut aturan, bila tua dia mai pening. Ni ada. Sak mai, sak tak mai, sak tak mai, masa tu dia sakit kepala, hak mana satu tu. Tak mai haid lama dah, umur dekat 60 70 dah, tak pernah mai haid. Pipi umrah dia keluar haid. Ni ada. Keluar haid kau duduk dalam bilik tak keluar. Tanya pasal apa tak keluar, termalu nak habaq. Tanya pasal apa tak keluar, tak keluar pergi sembahyang apa semua. Dia tak pernah main lama dah. Kat 20 tahun tak pernah main, dia boleh main pula. Tu yang tak sembahyang, tu bukan haid dah. Bukan haid dah. Orang yang putus asa daripada haid, lama dah tak main, tiba-tiba main pula. Orang panggil. Panggil tu darah penyakit. Kena tengok keadaan dia macam mana. Sebab tu kita kena tanya orang-orang yang tahu, orang yang tahu hukum fiqh. Orang lelaki ni dia wajib tahu semua bab-bab haid, nifas, istihadah, wiladah, semua dia kena ambil tahu belakang. Dia kena ambil tahu belakang. Kenapa? Dia wajib memimpin suami, memimpin isteri dia. Kalau laki-laki tu tak tahu, wajib dia benarkan isteri dia pergi belajar. Sebab tu orang perempuan sepatutnya dia kena main mengaji macam ni. Dia duduk rumah je. Macam cari rezeki lah orang perempuan, bukan kena pergi kerja, duduk rumah je. Suami awak balik, apa cari makan apa semua ni, tu tanggungjawab suami. Tapi dia pergi kerja, dia bantu suami dia. Sama juga mengaji. Patut dia kan payah mengaji mana pun, sebab tanggungjawab mendidik tu tanggungjawab suami aja. Suami aja, tu cerita dia. Jadi kalau suami tak mampu ajak, maka wajib suami suruh isteri dia pergi belajar. Bahkan kalau suami dia tak bagi pergi mengaji, contohnya kita nak mengaji hukum fiqh ni, dia banyak tak tahu, suami dia tak bagi pergi, hantar suruh pergi lah. Hantar suruh pergi lah, dia pergi juga, maka tak jadi durhaka. Sebab dia nak belajar hukum fiqh yang melibatkan diri dia, dan dia pun tak tahu. Itu. Dia pergi juga, dia langgar perintah suami dia, tak ada durhaka. Tapi kalau bab lain, dia nak pergi belajar menjahit ke, belajar masak ke, belajar gubah bunga ke, suami dia tak bagi pergi, dia pergi juga, haram. Ni orang nak belajar buat kuih raya, dia pergi, suami dia tak bagi, haram. Tapi belajar hukum fiqh, suami dia tak bagi pergi, dia pergi juga, tak haram. Dia boleh pergi. Kenapa yang ni melibatkan dia nak bersuci, nak buat ibadat, nak buat apa, macam mana nak buat, kau tak belajar. Kecuali suami dia kata, hantar sahapi, ustaz baca kitab apa, mai kau nak baca kitab tu, aku pun boleh baca, aku boleh terang. Tak boleh pergi sebab dia berkahwin dengan ustaz. Ada bagi dia tak payah pergi lah semua. Tapi kalau lelaki dia pun bengong, pergi lah, tak nak belajar kan, bam tak tupak, dia jawab tu dah lagi, dia boleh pergi walaupun suami dia tak bagi pergi, dia boleh. Dan kan hukum asalnya orang perempuan ni, dia suami dia tak bagi, dia tak boleh lah. Tapi yang ni melibatkan hukum syarak, fardu ain,
Dia kena pergi belajar, duduk tunggu di rumah mayam tak betul, haid pun tak betul nak bersuci, nifah wiladah pun tak tahu ke mana. Bila tanya lelaki, ni nak buat lagu mana apa semua, dia tak mana aku tahu. Bukan dah haid macam apa. Mana dia jawab lagu tu pula dah. Tu, nak tunggu dia ajak, dia nak ajak lagu mana? Tu cerita dia. Pergi lah ngaji, tak ada. Tu cerita, faham tak? Maknanya orang perempuan dia pergi mengaji sebenarnya dia tolong suami dia. Sebab beban tu duduk atas suami lah. Dia tolong suami dia. Tak apalah abang tanggung abang lah. Bab saya ni saya selesai sendiri. Itu dia tolong suami dia. Tu cerita dia. Patutnya orang lelaki ni bila suami isteri dia pergi mengaji, dia kena bagi galakkan. Isteri nak pergi tolong dia. Dia duduk rumah, dia basuh pinggan, masak nasi, sapu sampah, mop sana mop sini. Kenapa mujuk bini pergi mengaji? Ada lagu tu? Balik duk berkapak lagu tu gak. Kita ada, dia duk ngangor tentu, pi pun tentu, balik pun tentu. Kapak tentu juga. Tu kita dia. So sungguh tu saya duk tengok. Kadang saya duk meletak kalau duk ngajak masa tu, kadang-kadang saya keluar awal. Bapa mengajak ajar Sabtu tu keluar. Nah, saya keluar, saya habis pukul 11, pukul 12 tengah keluar. Meneru lagi duk tunggu bas. Tunggu bas nak balik. Saya habis mengajak ke sebelah, duk tunggu, penuh tunggu bas nak balik. Tunggu bas, naik bas. Saya tak ada tu lelaki nak main ambil ke? Tak ada anak-anak nak main ambil ke? Tanya, payah ustaz oi. Faham tu kalau kita payah suruh depa, tu cerita dia. Patutnya dia kena hantar, dia kena ambil sebab isteri tu pergi mengaji, nak tahu hukum fiqh, nak tolong suami. Esok isteri kamu jahil, tanggungjawab suami. Tapi suami tak boleh. Tu cerita. Tu. Ada agak setengah betul dia hantar. Dia hantar isteri dia pergi mengaji. Sekali dia pergi ambil. Berpuluh-puluh tahun hantar ambil. Dia bukan balik tau. Dia bukan balik. Dia hantar, dia pergi minum kopi di kedai. Dia tak mengaji macam dia pandai kan. Tu boleh gagah sikit lah. Tu macam dia tu pandai, dia bodoh kan. Bersemua. Tapi baik sikit pada tadi ni. Tadi hantar apa pun tak. Ni dia hantar. Lepas tu habis lagi minum kopi, apa kedai kopi, sembang, bergebang dengan kawan semua. Lagi dia ambil bini dia balik. Setiap minggu macam tu lah. Padahal kalau hang duduk dengar sekali awaknya. Tapi boleh gagah pada hak tadi ni. Ada. Paling baik sekali tadi lah. Naik motor kereta laki bini pakat dengar. Pakat dengar. Tu cerita dia. Fardhu ain panggil kena belajar. Macam kita fiqh ni. Ni kitab hadis. Kalau kita belajar kita fiqh betul, tapi kita tak besar lagi, dia hukum dia halusi, dia kaji satu apa semua. Panggil. Itu. Hukum dia sangat halusi. Panggil. Ni kita hadis ni dia hurailah. Tak apa, insya-Allah kita peluang kita belajar kitab fiqh betul. Ini kita hadis, bukan kitab fiqh. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Dia ada orang ulama-ulama susun kita hadis ni. Bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab jihad, bab sembelih, bab perang, bab pakaian, bab apa semua ni, macam-macam. Ini ulama susun hadis-hadis Nabi berkaitan dengan hukum fiqh harian. Ada fiqh harian. Tu pun dah cukup dah bagi kita belajar. Baik. Jadi yang nak sebut tadi ni yang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia orang perempuan. Sebab tu Rasulullah tujukan kepada perempuan. Nak cerita kata tak faham tanya. Orang perempuan pun tak faham tanya, jangan duk biar. Kadang-kadang dia malu. Dia malu nak tanya. Padahal hukum ni hukum fiqh. Macam mana kalau hang buat tak betul? Buat tak betul. Macam Fatihah lah. Sepatutnya kita ni ada kawan-kawan kita yang cekak tajwid apa semua, pi baca Fatihah depan dia. Malu. Jadi dia baca tak betul itu betul-betul. Mayang penat saja. Mayang penat saja. Pi dengar saat saya baca Fatihah ni betul ke tak betul. Tarik depan dia, baca. Itu. Jadi kita ni betul tak betul, betul tak betul, betul tak betul. Jadi amal ibadat kita buat ni terumbang-ambing. Jangan malu. Tu ulama sebut miftah ilmu as-su'al. Anak kunci ilmu tu bertanya. Anak kunci dia tanya. Sebab tu mana-mana sekolah pun
Dia nak tahu akhir sekali ada periksa. Akhir sekali sekolah tadika pun, sekolah rendah pun, sekolah menengah pun, sampai universiti, akhir sekali periksa. Periksa ni apa dia? Periksa ni apa dia? Cikgu tanya, anak murid jawab. Maknanya dia kena tanya, lepas tu jawab baru dah. Maknanya ibu kunci ilmu itu ialah soal jawab tu. Soal jawab tu. Masjid kita, ngaji surau ni, jangan kata semua ustaz katanya ada soalan apa? Tak ada. Dia mengaji malah fikir tu. Dia mengaji malah fikir. Kau duk ngangor. Tak tahu nak jadi apa mengaji masjid surau ni. Kadang-kadang ngaji puluh-puluh tahun pun tak tahu boleh ke tak boleh. Tak tahu. Ada. Pasal kau bila ustaz tanya ada soalan nak tanya? Tak ada. Padahal berlambat benda nak tanya. Dia tak ada. Dia malah nak fikir. Sebab tu kita kena fikir mengaji pun. Ada. Kena fikir. Sebab dulu kalau mengaji kita dulu, tok guru tak bawa kita, anak murid bawa kita. Tak dulu. Orang mengaji dulu. Lah terbalik, tok guru kita, anak murid tak bawa kita. Mana anak murid alim pada tok guru? Tak. Mana tu? Lepas tu pula, apa dia tanya? Tok guru masa kami mengaji dulu, tiap-tiap kali duduk, tak mana? Muka surat apa? Ayat mana? Baris mana? Bukan dia tak tahu. Dia tanya. Sengah tok guru hak cengih-cengih tu boleh tanya, tak mana? Muka surat apa? Baris mana? Tak jawab, tutup kitab balik. Apa kau nak mengaji pun mengarut ya? Petara tu. Macam tu. Dia kisah sebelum tok guru mai, dia tengok muka surat mana, tam mana ni apa semua. Tu baru mengaji betul. Ada. Kita tok guru tengok pada tu mengajar dekat nak sudah dah tak jumpa lagi tempat baca. Selok kono. Pai wallahu alam baru jumpa. Bos semua. Bet tu duk cari. Bos semua. Itu. Tengah orang belum mai tu. Orang panggil dah kisah hari ni tang ni. Baru nak boleh ilmu. Macam kita ni boleh lah. Tapi kan orang panggil tok guru dulu saja dia tanya. Muka surat apa? Tak mana? Tu. Tak boleh jawab muka surat apa, tutup kitab sama mengaji. Ngarut. Cengih-cengih tok guru dulu. Kalau ni viral. Ada lah ni mengaji semua. Tu tok guru dulu. Tu duk riuh profesor pada maki, dia marah pelajar dia tak ada komputer, boiro apa hari pakak maki. Profesor tu kan tua apa semua macam-macam orang ejek orang apa semua. Biasalah guru, biasa. Ada. Dia marah nak pergi jadi elok. Tuan sekalian. Itu kita ni tuan-tuan sekalian. Kita apa pun kita kena masuk belah guru. Tu cerita. Dia nak mendidik, dia nak ajar, dia nak asuh. Itu cara dia apa semua. Tapi dia apa semua apa. Cuma dia tersentuh apa B40. Apa semua. Tuan-tuan sekalian. Orang susah, orang miskin ni. Betul tuan-tuan sekalian ada sebut. Saya sokong 100%. Kita kena masuk belah guru. Dia guru. Tarah guru, martabat guru. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilman darajat. Allah mengangkat orang beriman di kalangan kamu dan orang berilmu dengan apa darjat. Saya tengok wajah dia pun, dan profesor pun nama dia tu baru dia. Wajah dia pun wajah seorang ibu. Ada. Cuma garang. Ada. Dia passion garang. Apa semua. Itu. Fikir dia. Mungkin dia sebut golongan ni bukanlah dia macam saya sebut selalu orang susah ni ada dua jenis. Satu, dia susah, memang dia susah, dia berikhtiar, dia bekerja, dia apa semua, dia tak ada duit, dia tak dapat, bukan rezeki dia. Yang ni tak sepatutnya kita hina dia, tak patut apa semua. Ada orang susah tapi dia tak mau kerja, dia tak mau usaha. Sebab tu dia duduk susah. Sebab tu masuk profesor ni, dia suruh usaha lah dah. Kamu usaha, sedaya upaya kamu usaha bagi kamu dapat. Ada. Tu itu dia nak caci, nak cerca, nak apa semua. Tak silap sampai dia apa, kena gantung petugas dia di ATM ke apa semua. Ini tuan-tuan sekalian. Tak boleh. Tuan-tuan sekalian. Guru ni tengok guru pondok dulu garang-garang, cengih-cengih. Semua baru nak boleh. Dulu kalau pergi mayat naik kereta tok guru lah. Pergi mayat. Nak murid ni kereta tok guru mana berani. Naik tutup pintu pelan-pelan tu. Tok guru jokah. Tutup pintu macam tak makan nasi.
tutup gang dekat. Wah, nak peramak kereta aku kan? Pula. Tadi kata tak macam nanti ni nak peracok kereta aku pun semua. Biasa Tok Guru, biasa. Tuan sekalian. Tu. Orang pagi. Berkat dia. Marah guru ni ada berkat dia. Kan macam orang lain. Tuan sekalian. Itu. Tu nak sebut tu. Orang dulu. Mengaji, saya nak sebut tadi soalan tu. Orang pagi. Tak faham tanya. Ada. Tak faham tanya. Jangan kita duduk biar je. Kenapa kita nak bela malu? Takut orang kata kita bodoh, takut orang kata kita jahil, takut orang kata ni masalah. Takut orang kata ni masalah. Tu cerita dia. Khas hukum fiqh. Nada. Dia kadang-kadang tanya dalam majlis ilmu dengan tanya secara personal. Tanya dalam majlis ilmu ni lagi bagus. Nada. Kenapa mungkin yang itu juga, soalan tu juga yang kita nak tanya orang lain juga tak faham, dan orang lain juga boleh tumpang jawab, tumpang dengar bila Tok Guru jawab. Ada jawab, tu cerita dia. Jadi hukum fiqh ni jangan malu. Walaupun nampak macam malu. Macam ni lah. Cerita pasal haid, cerita pasal nifas, cerita pasal wiladah, cerita pasal benda-benda ni. Nampak macam malu. Padahal dia biasa. Ada. Dia biasa. Bahkan kalau kita belajar dalam hukum fiqh, yang kitab-kitab fiqh yang tebal-tebal apa semua, lagi rumit-rumit dia cerita. Dia korek cerita sampai habis. Tu cerita. Dalam hukum fiqh. Semua ada dalam kitab fiqh. Ada jawapan dia. Itu. Lepas tu kadang-kadang orang nak pergi umrah. Apa setengah pada tu banyaklah orang pergi umrah dia iklan, dia gini-gini apa semua. Tapi nombor satu sekali kalau kita nak ikut yang selamat, orang yang nak bawa kita itu orang yang cekap hukum fiqh. Orang cekap hukum fiqh. Bukan dia orang panggil pandai promosi, pandai buat sonok. Lah ni siapa boleh buat satu benda yang pelik yang apa semua orang pakat pi lah. Boleh pi makan daging unta kat mana kau yoya pi naik kabel car kok apa kok Taif nu apa semua ni pusing jalan sini apa semua. Hak ni bagus apa semua. Itu cerita dia. Padahal bila tanya hukum fiqh macam mana nak buat ni, macam mana yang ni macam ni, jawab bertonggil langgang habis. Tonggil langgang habis semua. Macam mana kita tawaf bersentuh kulit laki-laki, perempuan, apa semua. Tambah haji. Ada. Itu cerita dia. Sebab tu kalau ulama fiqh ni, martabat dia tinggi daripada ulama-ulama lain. Martabat dia tinggi ulama lain. Pada sebab tu kalau kita nak susun kan, susun kitab-kitab. Kita ada kitab fiqh di rumah kita, kitab tauhid, kitab tasawuf. Hak mana nak kena duduk atas? Kitab fiqh duduk atas. Sebab tu dia ada cara dia kalau orang ngaji pondok susun kitab. Bukan hak mana kecil, mana besar. Hak mana kena duduk atas. Sebab tu ulama sebut kalau kita naik boat. Naik boat pusing pulau. Tiba-tiba boat tu karam. Kita ni pandai berenang lah. Dalam boat tu ada 3 ulama. Ulama fiqh ada, ulama tasawuf ada, ulama tauhid ada. 3 ulama. 3 ni tenggelam semua. Kita boleh selamat seorang je. Kita mampu selamat seorang. Kalau boleh nak selamat semualah. Kita mampu selamat seorang saja. Gitu. Kita nak selamat ulama mana dulu? Sebab tu disebut selamatlah ulama fiqh dulu. Selamatkan ulama fiqh dulu. Itu. Pada itu mampu lagi selamat ulama tauhid. Selamat ulama tasawuf. Tu cerita dia. Makna ulama fiqh dulu. Makna orang yang cekap hukum fiqh ini, orang cekap hukum fiqh ni martabat dia mulia. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok mufti-mufti, ada hak jadi mufti ni, dia kalau tak apa cekap ilmu tasawuf jadi mufti tak apa. Yang penting nak jadi mufti ni kena cekap hukum fiqh. Ada cekap hukum fiqh. Mufti. Tapi kalau cekap ilmu tasawuf tak cekap hukum fiqh, tak boleh jadi mufti. Macam mana dia nak fatwa? Macam mana dia nak tahu hukum hakam apa semua? Jadi orang yang reti hukum fiqh, cekap hukum fiqh ni, martabat dia tinggi. Sebab dia reti. Dia reti, tak ada masalah. Orang panggil, tu cerita dia. Adalah jalan dia nak buat macam mana. Sebab hadis-hadis tersebut ditujukan kepada kaum perempuan kerana yang bertanyakan masalah itu ialah seorang perempuan Ummi Salim namanya.
tetapi hukumnya meliputi laki-laki dan perempuan. Walaupun hadis tadi, hadis ditujukan kepada perempuan, tapi hadis ini meliputi laki-laki dan perempuan. Demikian juga hukum kalau seorang yang keluar maninya dalam masa jaga, sama ada dia sengaja ataupun yang keluar dengan sendirinya, yakni wajib ia mandi hadas besar. Sama ada dia sengaja ataupun dia keluar dengan sendirinya, wajib dia mandi. Cara mandi jenabah. Jadi lantu dulu cara mandi junub. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah, rizqan wasi'an, amalan salihan, sa'adatan daran, husnul khawatim, rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim lana. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azzibna ila yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.